Kita semua ingin keluar daripada ujian. Kita semua inginkan keamanan dan ketenangan. Hingga terkadang kita mencari-cari di mana tempat untuk berpaut, untuk mendapat sokongan dan kekuatan. Kita tercari-cari, mencari di sana, mencari di sini. Kesibukan sehari-hari hingga membuatkan kita lupa pada diri. Kesibukan sehari-hari membuatkan kita lupa bahawa kita ini dimiliki. Wahai pemilik diri, bukankah engkau tempatku mencari ketenangan dan kedamaian hati? Bukankah engkau tempatku memohon kekuatan dan keteguhan hati? Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini mencari jawapan buat diri ini. Masing-masing memerlukan perlindungan dan masing-masing tak mampu nak melindungi sesiapa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian? Betapa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan peluang kepada kita berkali-kali, dan kali ini alhamdulillah, puji dan syukur pada rahmat, peluang dan juga apa yang Allah telah berikan kepada kita, kelapangan masa dan sebagainya, kita dapat bertemu lagi pada siri yang kedua ini untuk membincangkan berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai manusia di dalam kehidupan ini terkejar-kejar ke sana ke sini, tercari-cari, bahkan kadang-kadang merasakan dirinya perlu menentukan setiap satu inci dalam kehidupannya untuk berlaku seperti mana yang dia kehendaki. Sehingga kadang-kadang timbul perasaan tak percaya kepada orang, dirinya sendiri mengambil alih tugas itu, all-rounder, semua dia nak buat. Dia terpaksa kontrol orang ini, terpaksa kontrol orang sana. Dia terpaksa memastikan orang ikut apa yang dia rancangkan dan sebagainya. Akhirnya apa tuan-tuan? Dia terkulai layu dan perasaan terbeban mula datang. Burden berlaku. Kenapa tuan-tuan? Kerana hakikatnya diri kita ini sangat lemah. Diri kita ini tak mampu nak capai setiap perkara. Bahkan diri kita ini tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Maka apabila kita rasa bergantung dengan diri kita, kita rasa terlalu yakin dengan apa yang kita buat, menentukan masa depan kita dan sebagainya, akhirnya kita akan rasa kecewa. Pernah tak tuan-tuan melihat perkara ini berlaku, situasi ini berlaku di dalam rumah, di tempat kerja, di mana-mana sahaja? Kita perhatikan kadang-kadang untuk menjaga kedudukan seseorang itu terpaksa bertarung untuk memastikan kedudukannya selamat dan stabil. Dia bergantung kepada orang yang dirasakan lebih kuat daripada dia. Kadang-kadang dirasakan wang itu mampu memberi jaminan kepada diri dia. Dia bergantung kepada wang itu sehingga kan dia merasakan dengan adanya apa yang dirasakan selamat itu, dirinya bebas daripada ketakutan, dirinya bebas daripada kita kata apa, kemungkinan-kemungkinan yang buruk berlaku di depan mata dia. Namun hakikat yang sebenarnya, sedarlah bahawa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah ada angle ataupun ada sudut-sudut kelemahan masing-masing. Sebab itu kadang-kadang seorang isteri yang terlalu bergantung dengan suami dia sehingga kan dia rasa suamilah segala-galanya, meletakkan kepercayaan sehingga kan tidak merasakan suaminya ini ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang berlaku. Bila dia mengharapkan keterlaluan sehingga akhirnya
pada ketika suaminya tak mampu nak mencapai apa yang dihajati ataupun apa yang diharapkan, dia mula merasa kecewa dan pada ketika itu kehidupannya sudah hancur. Itu pada pandangan dia. Ataupun ketika seorang pekerja mengharapkan bos dia bagi sesuatu kepada dia, dia jaga kedudukan, tiba-tiba bos dia sendiri nak ada kepentingan dia sendiri, terpaksa melepaskan tanggungan dia ataupun jaminannya kepada kita, maka seseorang itu akan loss dalam keriernya. Akhirnya mereka juga kecewa. Dan ramainya orang yang apabila berlaku perkara ini dalam kehidupan, maka mereka akan merasakan hidup ini hilang tempat pergantungan. Sebab mereka sebenarnya bergantung kepada sesuatu yang sangat rapuh. Bayangkan tuan-tuan, umpama berada di atas pokok yang tinggi ataupun di tempat yang tinggi, dalam keadaan kita nak mengharapkan tidak terjatuh ke bawah, tiba-tiba tergelincir kita tuan-tuan. Allahu Akbar, perasaan takutnya jatuh, terhempas dan sebagainya, menyebabkan apa sahaja yang ada di sekeliling kita, kita berpaut, kita tarik, kita pegang, kita bersandar. Namun sedar tak sedar, apa yang sedang dipaut itu adalah dahan-dahan yang sangat rapuh, ranting-ranting yang tunggu masa saja nak patah tuan-tuan. Bagaimana seseorang itu boleh rasa selamat berpaut pada ranting yang sangat rapuh tersebut? Dan inilah yang nak diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dalam ayat yang kita nak bincangkan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak bincang dalam konteks a'udzubillah, iaitu aku mohon berlindung kepada Allah. A'udzubillah, aku mohon Allah lindungi aku. Allah tolong bagi jaminan keselamatan kepada aku. Allah, aku nak jadikan dirimu tempat benar-benar aku berpaut. Umpama yang jatuh tadi, daripada terjatuh ke dalam gaung yang tinggi, yang jurangnya dalam, tiba-tiba dia terjatuh pada satu pelantar yang sangat kukuh dan dia terselamat di situ. Dia tidak perlu ada rasa takut lagi kerana di situ jaminan keselamatan daripada dia terjatuh lagi. Maka begini perlu kita rasakan dalam diri kita ketika kita melafazkan a'udzubillah, a'udzubillah, aku mohon berlindung. Kenapa tuan-tuan? Sebab ketika mana kita melafazkan a'udzubillah, datangkanlah perasaan dan keyakinan benar-benar dalam hati kita bahawa setiap perkara yang menjadi pergantungan manusia ini, orang yang memberi jaminan itu sendiri pun ada kepentingan diri masing-masing tuan-tuan. Bos kita, berapa lama dia boleh jamin kita? Bertemu satu ketika di mana dia juga ada kepentingan diri dia, dia nak selamatkan diri dia pada masa itu. Mampu lagi tak dia nak jamin kita? Suami kita, adakah selama-lamanya segala-galanya kita bergantung kepada dia dan kita yakin dia tidak akan tarik diri daripada jaminan perlindungan itu? Tidak tuan-tuan. Kalau kita realize ataupun kita sedari dalam hidup kita, di saat-saat akhir dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Allah gambarkan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, melepaskan anaknya, bahkan melarikan diri, lupa kepada anak sendiri. Dan inilah hakikat yang berlaku di alam akhirat nanti juga tuan-tuan. Masing-masing akan berlepas diri dari sesiapa sahaja sebab masing-masing memerlukan perlindungan dan masing-masing tak mampu nak melindungi sesiapa lagi. Maka alangkah baiknya di alam dunia ini lagi kita sedar hakikat ini tuan-tuan. Maka kita meletakkan segala keselamatan dan pengharapan kita daripada perkara yang kita takuti, dijauhkan dan dilindungi di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bernaung dengan Allah tuan-tuan? Yang pertama, apabila kita melafazkan a'udzubillah, perasaan kita bernaung kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah lah yang mencipta segala perkara yang baik
dan juga perkara-perkara berupa makhluk yang jahat. Segala-gala ini Allah yang cipta, tuan-tuan. Allah sengaja ciptakan perkara ataupun makhluk yang baik, dan Allah juga ciptakan makhluk yang jahat. Yang baik untuk kita ambil manfaat, dan yang jahat ini kenapa Allah cipta? Di sinilah datangnya hikmah di mana Allah nak kita rasa dunia tempat kita tinggal ini tak selamat sebenarnya. Kehidupan kita ini sebenarnya penuh dengan ancaman, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kerisauan. Sebab apa? Episod sebelum ini kita juga sebut dunia ini adalah tempat ujian. Tempat ujian. Allah nak uji kita. Maka ujian-ujian itu berupa ketakutan, ujian itu berupa kerisauan, ujian itu berupa rasa tak mampu, tidak ada kekuatan, lemah dan sebagainya. Ini sifat-sifat yang sengaja Allah ciptakan kita berada bersama-sama dengan perasaan ini supaya apa? Supaya kita sedar adanya satu tempat yang kita perlu mohon berlindung, iaitu selain daripada makhluk. Siapa dia? Jawapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah lah yang ciptakan baik, Allah lah juga yang ciptakan makhluk yang jahat. Baik, yang kedua adalah kenapa berlindung, kita nak mohon sangat-sangat berlindung dengan Allah ini, kerana Allah sahajalah yang berkuasa mengaturkan perlindungan yang sejahtera kepada kita, yang sempurna. Perlindungan daripada Allah ini berupa perkara yang apabila kita dapat perlindungan ini, kita tidak lagi ada kerisauan, kita tidak ada lagi keserabutan, kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, beruntungnya orang yang dilindungi oleh Allah. Kita bersama-sama mohon Allah lindungi kita. Dan antara perkara yang paling besar yang perlu kita tahu, apa perlindungan yang kita nak minta dengan Allah. Yang pertama, kita nak minta Allah lindungi kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Allahu Akbar. Kita kena rasakan banyak kelemahan diri kita ini yang menyebabkan rosak diri kita. Maka kita mohon berlindung, ya Allah, tolong lindungi saya daripada kejahilan saya. Tolong lindungi saya daripada kebobrokan jiwa saya. Tolong lindungi saya daripada gopoh gapah saya. Tolong lindungi saya daripada perasaan keluh kesah saya. Tolong lindungi saya daripada kelemahan-kelemahan yang mampu menyebabkan syaitan memanipulasikan diri saya sehingga saya dihancurkan dalam kehidupan. Ya, syaitan yang kedua, tuan-tuan. Syaitan inilah antara punca manusia menjadi rosak dan putus harapan dalam kehidupan. Apabila datang perasaan takut, syaitan akan cucuk kita supaya perasaan takut kita ini menyebabkan kita nak cuba cari pergantungan selain daripada Allah. Ada orang pergi jumpa bomoh, tuan-tuan. Nak kaya pergi jumpa tukang telik untuk dapatkan nombor ekor sebagai contoh. Sedangkan tukang telik tu tengok rumah pun kita kata nampak macam, kalau dia tahu nombor ekor yang dia tikam itu, dia dulu lagi kaya daripada kita. Tetapi inilah permainannya. Ketakutan-ketakutan ini dimanipulasi sehingga kita rasa kita kena bergantung dengan sesuatu yang diperlihatkan indah depan mata kita. Yang ketiga, kenapa kita nak bernaung dengan Allah sangat-sangat sungguh-sungguh adalah, tuan-tuan, kerana kita kena sedar diri kita ini adalah hamba yang diciptakan, hamba yang bertuan, hamba yang ada empunyanya, hamba yang ada seseorang ataupun satu zat yang menyempurnakan ciptaannya dengan kelemahan-kelemahan. Justru daripada kelemahan itu Allah nak apa? Kembali kepada aku, minta dengan aku. Aku yang cipta kamu, aku yang cipta segala-galanya. Mohon dengan aku, mohon, aku nak bagi. Umpama seorang anak kecil, tuan-tuan, ya. Anak kecil, dia tak tahu apa-apa, dia main makin jauh, tiba-tiba ada satu benda yang menakutkan diri dia. Cuba bayangkan anak-anak kita. Kita biarkan dia main dekat padang, main tempat taman permainan. Ya kan? Tiba-tiba ada satu, macam contohnya ada guru, ada bunyi mercun dan sebagainya, menakutkan dia.
siapa yang pertama kali dia pergi dan berpaut? Ya, orang yang dicari adalah orang yang paling dia percaya di saat itu, dan tak lain tak bukan dalam fikirannya ibu dan ayahlah tempat dia dapat keselamatan. Maka dia kembali semula kepada ayah dia. Dia tak nak pergi jauh daripada ayah dia. Makin dia takut, makin tak pergi jauh dia. Alangkah indahnya seorang hamba yang merasakan tuannya, yakni Allah, Tuhannya, adalah tempat dia kembali untuk menjaga dan mohon perlindungan kepada Allah, kepada Tuannya. Maka sentiasa ketika mana dia hidup dalam hidup ini, dia berwaspada, dia sentiasa ingat. Bila dia takut, dia terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mohon berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila rasa takut, dia akan cuba sedaya upayanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika dia melakukan dosa, dia rasa takut dengan dosa dia akan diazab oleh Allah. Dia tidak lari daripada Allah, bahkan dia makin dekat, makin balik kepada Allah. Inilah roh yang kita nak daripada lafaz a'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah. Yang paling utamanya apa tuan-tuan? Berlindung daripada kejahatan diri sendiri yang mampu mengakibatkan kehancuran kepada diri kita. Maka setiap kali manusia ataupun hamba Allah ini mohon perlindungan kepada Allah dengan penuh keyakinan bahawa Allah akan melindungi diri dia, Allah akan melindungi diri dia, maka ketika itu sebenarnya Allah telah memberikan jaminan keselamatan yang menyeluruh kepada seseorang tersebut. Jaminan keselamatan itu berupa apa dia tuan-tuan? Allah jauhkan diri dia daripada syirik. Ini yang paling besar. Keselamatan dalam kehidupan berupa teguhnya iman, teguhnya akidah, teguhnya pergantungan yang benar-benar kepada Allah. Walaupun orang lain setiap sudut manusia melihat orang ini sedang teraniaya, tetapi dirinya sendiri merasakan Allah sedang bersama dengan saya tidak akan keluar daripada kepompong naungan Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk mencari perlindungan selain daripada dia. Dan yang kedua, jaminan keselamatan daripada Allah ini juga berupa ketenangan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, sehinggalah dia dikeluarkan oleh Allah daripada masalah yang membelenggu dirinya. Ramai orang dalam kehidupan ini masalahnya kecil tapi dilihat besar. Kenapa? Tidak didatangkan oleh Allah keselamatan berupa ketenangan hati. Gelabah kelam kabut, merasakan benda yang dirasakan itu sangat besar, tetapi walaupun kalau nak dibandingkan dengan orang lain lebih jauh lagi berat ujian pada Allah. Maka perasaan-perasaan bahawa Allah ini tidak pernah zalim walaupun sesaat, Allah tidak pernah sekali-kali zalim kepada manusia, menyebabkan manusia kita rasa selamat bila kita mohon berlindung dengan Allah. Kita berasa yakin bila kita sebut Allah, tolong lindungi saya. Dengan keyakinan bahawa benar-benar Allah akan uruskan ketakutan ini, Allah akan damaikan perasaan ini, Allah akan keluarkan daripada masalah ini. Maka mohon berlindung kepada Allah ini, a'udzubillah ini merupakan satu pelan perlindungan yang komprehensif. Kita nak kata macam tu. Kalau kita kata apa, nak cari satu plan perlindungan, seolah-olahnya tak perlu lagi pergi subscribe ataupun pergi bayar plan perlindungan pada syarikat A untuk melindungi satu benda. Kemudian nak lindungi satu benda yang lain, pergi cari pula syarikat B pula untuk melindungi. Contoh rotek kereta dengan syarikat A. Insurans keselamatan medical card yang lain pula. Kalau cermin pecah kena tambah lagi yang lain pula. Tak perlu lagi. Sebab jaminan keselamatan yang sebenar ini komprehensifnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling utama, pertama dan important, yang paling menjadi prioriti kita, mohonlah berlindung dengan Allah. Baliklah semula di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana hanya dengan naungan Allah sahaja saya akan selamat. Bukan selamat di dunia saja tuan-tuan, di akhirat, di mana tempat segala keselamatan, jaminan manusia yang ada hidup dalam dunia ini semua sudah dihapuskan.
Manusia yang dulunya bagi tahu, okey jangan risau, confirm saya jamin awak, awak takkan rugi, awak takkan itu, takkan ini. Di hari akhirat tak ada siapa yang mampu menjamin lagi tuan-tuan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alangkah baiknya di dunia ini lagi kita sudah meletakkan jaminan yang paling utama adalah selamat di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai cara yang Allah kehendaki. Ini satu akidah yang perlu kita berdamai dengan dia. Satu pegangan yang perlu kita berpaut sungguh-sungguh ketika mana kita sakit, di mana kita nak berlindung? Allah. Ketika kita lapar, yang paling utama yang kita nak balik kepada siapa kita nak berlindung? Allah. Hari ini terpaksa kehilangan kerja, rasa takut menyelubungi diri. Siapa kita nak berpaut? Allah. Kembalikan segala urusan kehidupan kita semula kepada Allah. Tolong ya Allah, lindungi diri saya ini, anak-anak saya daripada kelaparan. Hanya Engkau pemberi rezeki. Ya Allah, ketika dalam musim-musim orang tak ada kerja ini, banyak peluang-peluang yang ditawarkan kepada saya berupa pekerjaan-pekerjaan yang haram, yang melanggar peraturan, melanggar undang-undang. Ya Allah, tolong lindungi saya, kuatkan saya daripada terjebak. Berapa ramai yang terjebak, tuan-tuan, dengan masalah apa dia, bunuh diri. Kerana apa? Kerana terbeban dengan hidup, rasa hilang pergantungan, rasa esok tidak ada harapan lagi untuk hidup, maka dia memutuskan kehidupannya. Dan inilah bahana daripada tidak berpaut dan berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kita tidak mahu berlindung dengan Allah, tidak ada perasaan untuk bergantung dengan Allah, ada dua keadaan dan sebab, tuan-tuan. Yang pertama, ini tanda orang sombong. Kita tahu kita lemah, kita tahu Allah yang paling kuat, tetapi kita kata, saya tidak perlukan perlindungan Allah. Tak perlu. Allahu Akbar. Betapa sombongnya hamba ketika mana susah, tidak terdetik nak memohon kepada Allah untuk dilindungi. Betapa sombongnya hamba ketika dia sangat-sangat tersepit dengan kemiskinan, tidak ada sepatah pun doa yang dianjurkan kepada Allah, ya Allah tolong saya ya Allah. Tidak terlintas pun perasaan takut itu dapat dicabut hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia fikir, oh nak cari orang ini, nak fikir yang lain, nak cari orang ini, pihak ini. Oh ini boleh selamatkan saya, ini boleh selamat saya. Tiba-tiba orang itu tak boleh nak jamin keselamatan dia, maka hidupnya kecewa berpanjangan. Yang kedua, keadaan yang kedua apabila tidak memohon perlindungan dengan Allah adalah tanda orang ini tidak percaya dan tidak yakin kepada Allah. Orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang benar-benar yakin walaupun dia tidak nampak depan mata dia apa yang Allah janjikan kepada diri dia. Maka jaminan keselamatan yang Allah bagi ni berupa jaminan yang tidak mampu dicapai oleh akal fikiran dan juga perencanaan manusia. Segala-galanya semuanya diuruskan oleh Allah. Tinggal lagi kita berusaha untuk mencari dan kita menyerahkan segala-galanya dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jaminan yang sebenar. Maka tanya diri saya dan diri tuan-tuan, diri kita semua, adakah kita ataupun saya sudah berperanan sebagai hamba yang sebenar, hamba yang sangat lemah, yang tak mampu, yang memerlukan, yang mendambakan, yang sentiasa kena minta dan kena minta, yang sentiasa nak balik semula kepada Tuhan dia, yang Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita sudah berfungsi sebagai hamba? Ataupun kita berlagak seakan-akan kita ini Tuhan, dengan kita nak capai segala perkara dengan kudrat kita, dengan keinginan kita, dengan kemampuan kita, yang kadang-kadang kita sahaja yang perasan benda itu, tetapi hakikatnya diri kita sangat lemah dan kita tak mampu nak mengawal kehidupan kita. Hatta degupan jantung kita juga tidak dikawal oleh kita, tuan-tuan. Lemahnya kita. Ketika kita tidur, bukan kita, walaupun tidur, walaupun dalam keadaan sedar, bukan kita yang kontrol degupan jantung kita. Aliran darah yang sentiasa mengalir dalam diri kita, siapa yang sedang uruskan?
Setiap sel-sel yang masuk zat makanan yang diuruskan menyebabkan hidup kita segar ini, kita boleh bernafas, boleh hidup ini, siapa yang sedang menguruskan ini? Setiap hela nafas kita masuk dan keluar ini, siapa yang sedang mengira amount oksigen yang masuk dalam badan kita dan keluar daripada badan kita? Bukan kita, tuan-tuan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jika bukan dengan perlindungan Allah, siapa lagi yang mampu melindungi kita? Maka di sinilah timbulnya satu perasaan di mana hamba, saya dan tuan-tuan perlu mengikat permohonan, perlindungan dan bernaung di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedarlah diri kita bahawa kita ini dan juga orang lain tidak sempurna, penuh dengan kelemahan, penuh dengan perkara-perkara yang mengecewakan apabila kita meletakkan harapan yang sepenuhnya kepada individu-individu ini. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mencipta dan berkuasa untuk mengurus dan mentadbir segala-galanya. Seterusnya, kita seharusnya rasa lega, rasa syukur apabila kita melafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lega. Kita minta a'udzubillah, ya Allah tolong lindungi saya, lega. Sebab itu dalam setiap urusan rutin harian kita, apa yang perlu kita buat, tuan-tuan? Lazimilah perkataan-perkataan yang melegakan perasaan kita ini dengan berlindung dengan Allah. Sebagai contoh, bila kita terfikir atau terlintas perkara-perkara yang tidak baik berlaku kepada kita, anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita, apa yang kita lafazkan? Lafazkanlah na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Sebutlah na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah daripada apa yang kita takuti ini. Ataupun ketika kita didatangkan perasaan was-was, kita rasa diri kita ini macam tidak ada harapan, kita rasa bisikan-bisikan yang tak baik, sebutlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung betul-betul dengan Allah, nak balik kepada Allah daripada gangguan bisikan syaitan yang sedang membisikkan sesuatu yang buruk kepada aku ini. Dan saya nak kita sama-sama kongsikan satu doa yang Nabi SAW sebutkan, tuan-tuan. Yang ini kita latih dan lazimi sentiasa doa ini. Sebab di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, melafazkan dengan penuh keyakinan dan mengulang sebagai zikir daripada perkataan ini mampu menyelamatkan kita daripada kemudaratan yang mengakibatkan kekufuran kepada kita. Maknanya kita selamat daripada perkara-perkara yang kita takuti ini. Apa dia? Saya baca, tuan-tuan sebut sama-sama. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan boleh pause, boleh ulang balik, rewind balik rakaman ini untuk ulang-ulang ayat ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali lagi saya ulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali lagi saya ulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa maknanya, tuan-tuan? A'udzu, aku sangat-sangat mohon bernaung perlindungan daripada bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat kebesaran Allah, at-tammat, yang sangat sempurna. Aku mohon benar-benar dengan kalimat-kalimat kebesaran Allah yang sangat sempurna. Maknanya nama-nama Allah, kebesaran-kebesaran kuasa Allah ini, aku nak berlindung dengan Allah ini, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, termasuklah syaitan, perbuatan-perbuatan maksiat, kejahilan kita, kelemahan kita. Kita nak berlindung segala-galanya, kita serahkan kepada Allah. Boleh, tuan-tuan, ya? InsyaAllah
Mudah-mudahan dapat kita amalkan sebagai rutin harian kita, wirid dan zikir kita. Mudah-mudahan kita akan dapat perlindungan Allah, ketenangan hati untuk menguruskan konflik dan juga isu-isu yang berlaku sekitar kehidupan kita. Diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa keselamatan dan juga kesejahteraan dalam hidup, dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi baiklah, sekali lagi sama-sama kita rasakan benar-benar tenangnya saya apabila saya melafazkan a'udzubillah. Tak ada lain selain Allah yang mampu lindungi saya. Jiwa saya akan jadi kuat, jiwa saya akan jadi kental, saya akan berpaut kepada yang maha kuat. Rasa tenang dalam jiwa, ya Allah, tenangnya. Sekali saya lafazkan a'udzubillah, setiap kali saya wiridkan a'udzubillah ketika saya takut saya beransur hilang. Masalah saya lebih rasional untuk saya fikir. Apa yang akan berlaku di depan saya serahkan kepada Allah dalam masa saya berusaha sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlaku. A'udzubillah, berlindunglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Dalam topik 2, realiti diri hanya Allah tempat bernaung ini tuan-tuan, kita dah tahu bahawa kalau kita tidak bernaung dengan Allah, kita tetap akan bernaung dengan sesuatu yang lain. Itu bahaya. Jadi, apa yang kita belajar dalam topik ini? Baik, anda boleh tulis di ruangan praktis Quran yang disediakan untuk menjawab 2 soalan penting ini. Yang pertama, tanya diri, apa yang Allah nak saya buat? So, apa yang kita belajar tadi tuan-tuan dalam ayat tadi? Allah mahu kita bernaung dengannya dan selamat tuan-tuan. Allah nak kita selamat. Allah mahu kita sedar diri kita hanyalah hamba dan perlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa yang saya perlu rutinkan? Jadi, apa yang kita nak laksanakan sekarang ni tuan-tuan? Kita kena committed untuk membaca isti'azah. Amalkan dan rutinkan membaca isti'azah, iaitu doa perlindungan ketika merasa takut, bimbang, risau ataupun di saat-saat kita hati tak tenang tuan-tuan. Jadi, jom, iakah mudahnya praktis Quran.